Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, sekali lagi dengan izin dan ketentuannya dapat kita bertemu pada kesempatan petang ini di dalam program Cinta Ilmu. Tibalah gilirannya akidah dan falsafah mengambil tempat. Syukur kehadrat ilahi, kita sedang berada pada bulan Masihi yang baru dan bakal memasuki bulan Hijrah yang baru. Justru pada kesempatan petang ini, marilah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana Allah telah kurniakan kepada kita umur yang barakah, dapat memanfaatkan masa-masa yang kita lalui dengan perkara-perkara yang berfaedah. InsyaAllah menerusi Cinta Ilmu, Akidah Falsafah petang ini, kita akan sambung membincangkan topik yang telah kita mulakan perbahasannya pada minggu yang lalu berkenaan tentang persoalan-persoalan eskatologis. Dan kita pada petang ini, saya secara peribadi merasa begitu bangga dan hormat sekali kerana kita dikunjungi oleh para tetamu yang merupakan wira-wira tanah air kita yang sekarang sedang berkursus di Institut Latihan dan Kefahaman Islam Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia ataupun Ilmi Port Dickson. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh wira-wira kita. Terima kasih dapat meluangkan masa bersama dengan kami khususnya di dalam akidah dan falsafah ini. Baik, dalam perbicaraan kita hari ini insya-Allah, para tetamu kita di studio dan juga di rumah, kita nak sambung tentang falsafah eskatologi yang kita dah pun terangkan. Eskatologi ini daripada bahasa Yunani, eskatos, iaitu membincangkan perkara-perkara terakhir, membincangkan hal-hal peristiwa masa depan ataupun nasib akhir umat manusia sebelum Allah menghancurkan bumi ini, yang biasa kita dalam Islam kita kenal dengan rujukan sebagai hari kiamat. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah bincangkan sedikit sebanyak tentang tanda-tanda kiamat, yang mana saya telah nyatakan kita menggunakan sebuah rujukan tentang tanda-tanda kiamat ini. Banyak penulis-penulis yang menulis, tapi ada satu buku tulisan Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf Al-Wabil, yang mana beliau telah melengkapkan kajian tesis sarjananya dalam penulisan bertajuk Asyratus Sa'ah ataupun tanda-tanda kiamat, yang saya kira antara tulisan terbaik daripada segi amanah ilmunya. Rujukannya menggunakan dalil-dalil yang sangat kredibel, bertahap disiplin ilmiah yang sangat tinggi. Jadi kita kumpulkan tulisan beliau, dan beliau sendiri telah kumpulkan ada 57 buah hadis berkaitan tanda kiamat kecil, ada 8 tanda kiamat besar, dan ada 5 tanda-tanda paling akhir dunia nak kiamat. Minggu lepas kita cerita setakat 4. Nak habiskan 57 ni tak tahulah siapa mati dulu, anak murid ke guru mati dulu, tak tahulah. Kita dah bincangkan diutusnya Nabi itu sendiri sebagai tanda kiamat. Yang kedua, wafatnya Nabi itu sendiri adalah tanda kiamat. Kemudian yang ketiga, penaklukan Baitul Maqdis bermula zaman Umar Al-Khattab 16 Hijrah dan sampai hari ini. Dan yang keempat, wabak ta'un di Amwas, yang telah mengorbankan ramai para sahabat-sahabat Nabi yang makam mereka sekarang, kubur mereka sekarang terletak di sebelah utara Jordan hari ini. Baik, kita sambung lagi pada petang ini. Yang kelima, apakah tanda-tanda kiamat ini? Yang kelima, Nabi menyebutkan antara petandanya adalah melimpahnya harta benda di dunia ini. Harta ini akan keluar melimpah ruah sehingga sampai satu tahap tak ada orang dah boleh nak terima pemberian orang lain. Kita nak bagi dia, dia kata tak apalah, saya pun dapat juga harta. Kita nak bagi orang ni, tak apa, saya semalam pun dapat harta juga. Ramai sangat orang yang terlampau berharta. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'atu hatta yakthura fikumul mal. Tidak akan tiba hari kiamat hingga harta menjadi terlalu banyak. Kemudian Nabi menyambung, fayafidha hatta yuhimma rabbal mal may yaqbaluhu minhu sadaqatan. Harta itu terus melimpah ruah sehingga membingungkan pemilik harta kepada siapa nak disedekahkan harta-harta tersebut. Wa yud'a ilaihi ar-rajulu fayaqul la araba li fihi. Lalu pemilik harta ni panggil seorang lelaki, mari sini, ambillah hartaku ni sikit.
Jawab lelaki yang nak dibagi ni tadi, oh saya tidak memerlukan harta itu. Hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Fitan, dan juga dalam Sahih Muslim, Kitab Az-Zakah, bab kullu naw'in minal ma'ruf sadaqah. Jadi ini petanda-petanda kiamat akan berlaku. Dalam satu lagi hadis daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun yatufur rajulu fihi bis-sadaqati minadh-dhahabi thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Maksudnya akan datang suatu zaman, iaitu zaman kita ni sekarang, seorang itu dia berkeliling, pusing bawa harta sedekah berupa emas, tapi dia dapati tak ada orang pun yang nak terima. Sebab orang yang nak menerima itu pun banyak harta juga. Hadis dalam Sahih Muslim, Kitab Az-Zakah, bab kullu naw'in minal ma'rufun sadaqah. Baik, saudara, apa sebab harta itu menjadi melimpah ruah? Apa penyebab manusia ini dia punya duit menjadi makin banyak? Ini kerana akhir zaman, Nabi SAW menyatakan, bila nak kiamat nanti, Allah akan buka semua kekayaan. Agaknya ni logik kita ya. Bumi ni Allah nak hancurkan. Jadi bila Allah nak hancurkan, dia macam lelong jual murah lah. Dia keluarkan semua ni, nak kasih habis lah, nak kasih habis. Begitu mudah sekali harta ni. Kan kalau kita di jalan Tunku Abdul Rahman, Masjid India, malam raya kan orang jual murah, kuih raya, semua nak kasih habis. Jadi logiknya, bila Allah nak hancurkan bumi ni, Allah kasih lelong macam-macam harta benda. Sebagaimana hadis disebutkan, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad. Maksudnya sesungguhnya Allah telah mendekatkan bumi kepada aku sehingga aku dapat melihat timur dan juga barat. Maknanya Nabi itu pun Allah sudah kurniakan kekurniaan yang luar biasa. Dan sesungguhnya umatku nanti akan dapat mencapai bahagian bumi yang telah didekatkan kepada aku tadi. Dan mereka diberikan dua harta simpanan, iaitu emas dan juga perak. Ini hadis Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah. Jadi maksudnya kata ulama, Allah kumpulkan bumi ini, diserahkan kepada Nabi dan juga kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sambung lagi, wa inni u'titu mafatiha khazainil ardi au mafatihal ardi, dan sesungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci harta simpanan bumi dan kunci-kunci semua harta di bumi ini. Hadis Sahih Muslim, Kitab Al-Fadail, bab haudin Nabi wa sifatuhu. Jadi harta ini melimpah ruah. Dan bukan sekarang sahaja. Kata ulama, harta ini sudah melimpah ruah sejak daripada zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab kalau kita tengok, selepas daripada zaman Nabi, penaklukan itu banyak. Mereka telah berjaya mengembangkan Islam sampai ke Parsi, sampai ke Rom. Jadi semua kerajaan-kerajaan tersebut memiliki harta yang melimpah ruah. Mahkota Parsi dan sebagainya. Jadi bermula itu sampai sekarang, maka harta ini sangat luar biasa banyaknya. Cuma Nabi SAW mengatakan, masalah akan timbul ialah bila harta ini terlampau banyak, lalu tak ada pula orang yang layak nak menerima. Jadi ketika itu, memang sudah tanda luar biasa nak kiamat. Sebab itu saudara, tuan-tuan sekalian, memang kita kena akui petang ini bahawa dalam konteks dunia sekarang, dalam konteks negara kita sekarang, harta memang melimpah ruah. Cuma kita tak dapat, tu cerita lain. Tapi dari segi harta, memang melimpah ruah. Begitu luar biasanya melimpah ruah. Sampai budak-budak muda sekarang ada nyanyi satu lagu. Ini orang Port Dickson kenal lah lagu ni. Kata dia, duit Dan bertengkek-tengkek katanya. Dari Jelebu sampai Bongek, punyalah banyak duit dia. Dari Jelebu sampai Bongek, punyalah banyak, bertingkat-tingkat duit dia kata. Dia tak tahu apa nak buat lah. Tahu Bongek kat mana kan? Bongek dekat Rembau sikit lah, tak berapa jauh daripada Rembau. Dari Jelebu sampai Rembau, duit dia bukan memang banyak, disusunnya itu. Maka ini gambaran, harta ini dah makin melimpah ruah. Tempat saya, negeri saya Pahang Darul Makmur. Kalau tengok nama pun Darul Makmur. Buminya begitu kaya. Bak kata pepatah orang-orang Indonesia, negeri Pahang ni gemah ripah, loh jenawi, toto titi tentrem, ketara harjo. Katanya lebih kurang. Maknanya buminya kaya, bawahnya ada biji besi, ada emas, laut ikan tak habis, 1000 tahun orang cari ikan tak habis-habis. Apa lagi?
ada minyak lagi, oil and gas, macam-macam lah. Orang tanam kelapa sawit jadi pelda macam-macam. Memang buminya kaya raya. Kalau dalam konteks biji besi, di tempat saya, kalau kita nak dapat biji besi, kita kena korek. Nak dapat 1 tan biji besi ni, kita kena korek beratus-ratus tan tanah. Tapi ada negara Allah kurnia kekayaan luar biasa. Sebagai contoh, di Kongo. Di Kongo ada satu wilayah namanya Katanga Province. Orang dia semua memang perang saudara lah, perang siang malam. Di sana sumber bumi terkaya di dunia. Bayangkan, tanah mereka ni korek dengan tangan dapat 6% copper. Kalau korek 6 kaki dapat 30% copper. Kalau korek 10 kaki jumpa berlian. Punyalah kaya. Sebab itu Kongo, kita hantar pasukan kita berapa ramai pengaman macam-macam. Sebab dia gaduh anak beranak. Tanah dia bukan nak tanam pokok. Dalam tanah ada berlian. Luar biasa sekali. Ini benarlah kata Nabi SAW. Akhir zaman umat aku ni dibuka kekayaan. Luar biasa. Luar biasa. Hingga kan di Malaysia ini, manusia terkaya di Malaysia, dia punya harta, tidak kita sebut nama dia lah. Hartanya saja mencecah 50.04 bilion. Kita bercakap tentang bilion. Bilion ni jangankan 50 bilion. 1 bilion itu pun sudah banyak. Bagi kita orang kampung ni lah. 1 bilion bererti 1000 juta. Yang paling kaya di Malaysia ada 50,000 juta. Punyalah kaya dia punya kekayaan. Orang buat kajian, apa beza juta dengan bilion? Baik gini ya. Kalau kita nak dapat 1 bilion dengan proses RM1 per saat. Pergi bank ambil duit RM1. Tiap saat non-stop. Untuk kumpul 1 bilion, proses RM1 per saat memakan masa 33 tahun. Tapi nak dapat 1 juta proses yang sama, RM1 1 saat, memakan masa 30 hari. Pendek kata, bukan sikit duit. Banyak lagi cerita pasal duit, kita akan sembang-sembangkan. Memang seronok cerita duit ini. Namun saya kira kita berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali kita bertemu menerusi program Cinta Ilmu. Terima kasih saudara kerana tidak berada jauh daripada kami. Sama-sama membahaskan pada kesempatan petang ini menerusi segmen akidah dan falsafah tentang perkara-perkara eskatologis. Tentang hal-hal berkaitan dengan kiamat dan juga tanda-tandanya. Tadi kita dah pun terangkan salah satu tanda yang kelima yang dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis yang sahih tentang tanda kiamat adalah kekayaan bumi ini akan melimpah ruah. Sehingga manusia dia punya kekayaan luar biasa dan kemewahannya pun begitu luar biasa. Kalau di Kuala Lumpur ni sebagai contoh, ada beberapa buah tempat-tempat membeli belah orang kaya-kaya. Banyak. Kalau di Pavilion, Bukit Bintang, itu semua kawasan orang-orang yang luar biasalah kekayaannya. Saya 2-3 hari lepas ada juga pergi menengok saja. Beli tidak, duit pun tak berapa nak ada juga. Pergilah menengok, ada yang orang beli di tempat-tempat mewah. Bayangkan, pengetik kuku. Apa kepit kuku? Ketik kuku, RM80. Saya tanya, ada orang beli? Ada orang beli kepit kuku RM80. Memang tak tahulah toke pasir ke apa. Memang kaya betul, luar biasa betul. Ketik kuku. Gunting rambut dengan cukur, ada kedai mewah lah. Orang lelaki, bukan perempuan ni. RM150. Potong rambut sekali dengan share potong bulu hidung. Tanya ada orang, boleh tahan. Memang manusia, kita je yang tak ada duit ni. Orang memang kaya betul. Luar biasa sungguh kekayaan. Saya ambil contoh ni, kita kongsi ya. Akidah falsafah ni dia banyak falsafah sebenarnya. Jadi bagi orang yang suka mendengar akidah memang banyak cerita. Dalam dunia ni, antara pekerjaan yang boleh menyumbang duit banyak selain pada berniaga, main bola sepak. Wah, main bola ni memang kaya betul. Saya ambil contoh, ada satu pemain bola sepak dunia. Namanya Cristiano Ronaldo. Dia ni bagus. Memang dia hebat. Dia seorang pemain bertaraf dunia. Dia boleh berlari dari pos ke pos, mana gol ke gol, dia lari 9.6 saat. Bawah 10 saat. Petang kan kita, esok kita boleh cubalah berlari dari pos ke pos. Ilmi kena buatlah model tu. Lari dari tiang ke tiang bawah 10 saat. Siapa tak dapat turun pangkat, tak naik pangkat. Kita cuba begitu. Memang dia seorang yang hebat, asal daripada Portugal. Dia dulu pernah main dengan Manchester United, sekarang main dengan Real Madrid. Dia ni ketika pindah daripada Manchester ke Real Madrid, dia dibayar sebanyak 100.9 juta euro.
hijrah. Ni kan kita nak nyambut ma'al hijrah. Dia hijrah saja, dia dibayar hampir 393 juta. Belum gaji. Pindah saja. Pindah saja. Luar biasa sekali. Mana tuan-tuan contoh dari Port Dickson, dia pindah ke 4 Brigade ke, pindah ke Kuantan mana ke, pindah saja 100 juta bayar. Dia punya gaji memang luar biasa. Dia antara pemain di dunia yang memiliki pendapatan tertinggi. Yang nombor 2 paling tinggi dapat yuran perpindahan tertinggi, juga pemain Real Madrid, namanya Ricardo Izexos dos Santos Lete. Kenal tak berapa cam Saya ulang takut ada temberang pula kata ya. Ricardo Izexos dos Santos Lete. Dia tu nama kad pengenalan dia. Nama glamour dia Kakak. Kakak ni kaya betul. Dia nombor 2 terkaya di dunia. Antara lagi siapa yang harta melimpah ruah. Ni saya nak bawakan kebenaran hadis Nabi. Duit melimpah ruah. Ada seorang lagi pemain bola sepak namanya Zlatan Ibrahimovic. Dia punya yuran perpindahan jumlah terkumpul 171.1 juta pound. Bayangkan dia ni striker AC Milan, sekarang dia main dengan PSG, Paris Saint-Germain. Yuran perpindahan dia daripada AC Milan ke PSG 23 juta pound. Pound ni bukan ringgit, bukan rupiah, bukan apa ni. Pound. Dan dia antara pemain yang yuran perpindahan tertinggi di dunia. Antara. Ni kita cerita pindah saja, belum gaji bulanan. Allowance dia, allowance sakit perut, allowance susah hati. Macam-macam allowance ada. Pindah saja dibayar begitu. Kalau pemain gaji paling mahal di dunia, namanya Didier Drogba. Dia taklah handsome, muka pecoromah. Tapi duit luar biasa sekali. Dia main dengan, tak salah saya, Chelsea. Kemudian dia dipinjam ke Shanghai Shenhua Football Association di China. Gajinya bayar minggu. 200,000 pound seminggu. Seminggu. Duit kita kurang lebih 975,846 ringgit seminggu. Hampir 1 juta seminggu. Kekayaan melimpah ruah. Luar biasa sekali. Tadi kita cerita Cristiano Ronaldo. Dah jadi cinta ilmu bola pula lah. Tapi tak apalah nak ceritakan, kaitkan dengan harta duit banyak. Ronaldo ini, Real Madrid bayar dia gaji 1 tahun 175 juta 351,895 ringgit. 1 tahun. 175 juta 1 tahun. Baik. Petang ni jom kita kira duit dia banyak mana nak. Maknanya Ronaldo ini dia punya sebulan gaji dia 14,612,658 ringgit. Bermakna seminggu gaji dia berapa? 3,653,165 ringgit. Maknanya gaji dia sehari berapa? 521,881 ringgit. Dia main bola 2 hari, millionaire. Sehari tendang bola aja 0,5 juta gaji dia. Dia main 2 hari, boleh berhentilah. Dia masuk bank rakyat ke apa yang patut, dia makan duduk saja je lah. Punya kayanya. Jadi bila kita baca fakta-fakta ini, betul lah. Kalau Nabi sebut tanda nak kiamat, duit ni luar biasa sekali. Mana orang macam Ronaldo ni, kepit kuku 80 ringgit tu dia senyumnya. Dalam stoking bola dia je 80 ringgit tu. Suka dia. Dan saya pernah baca orang buat kajian. Duit Ronaldo dengan sebanyak itu, dia boleh beli sebanyak 31,313 biji buah kereta kancil. 31,000 kereta kancil. Dengan duit dia sebanyak itu, dia boleh sponsor seramai 36,532 orang student yang dapat PTPTN 24,000 setahun. Dengan duit dia sebanyak itu, kalau disusun duit not RM1, duit dia susunkan 12 cm setiap satu, duit dia panjang boleh sampai 105,211 km panjangnya. Ini bererti Ronaldo dia boleh keliling bumi 8 kali atas duit dia je. Sebab keluasan bumi ni 12,760 km. Dia boleh 8 kali tawaf atas duit dia saja. Dan orang buat kajian ni sedih sikitlah. Kalaulah gaji kita 1,000 satu bulan, nak dapat pendapatan sebanyak Cristiano Ronaldo, kita kena bekerja selama 73,063 tahun untuk dapat jumlah itu. Tapi syukur Alhamdulillah, kekayaan bukan pada duit kan. Ini cakap orang tak ada duit lah ni ya. Tapi inilah, benar kalau kita tengok, bila Rasul mengatakan kekayaan melimpah ruah.
melempah ruah. Kalau kita di Kuala Lumpur ada masa jalan Bukit Bintang, kawasan-kawasan orang yang mewah-mewah ini, memang kereta kadang lalu lalang ni, oh, tak terfikir dek kita. Dia punya tayar aja boleh buat rumah PPRT lah, tayar itu saja. Orang-orang yang keluar dengan pakaian dia, dari mana datang, bagaimana dia dapat, itu dia dengan Tuhan. Tapi kekayaan memang Allah bukakan, kekayaan luar biasa. Dulu kita tak pernah terfikir benda-benda ini boleh wujud. Namun itulah petanda dunia nak kiamat. Itu yang kelima. Yang keenam, sebagaimana dikumpulkan oleh Yusuf Al-Wabil, hadis sahih mengatakan bahawa antara tanda kiamat juga adalah apabila munculnya pelbagai bentuk fitnah. Baik, fitnah ini saya kira ramai orang yang buat tulisan tentang apa maksud fitnah sebelum kiamat. Ada orang kata fitnah ni ialah di kalangan orang politik, fitnah, memfitnah, macam-macam lah huraiannya. Tapi kita di Cinta Ilmu ni, kita nak hurai mengikut hadis-hadis sahih terlebih dahulu. Baru kita huraikan menggunakan pemikiran kita sendiri. Yang dikatakan sebagai fitnah ini adalah ada beberapa elemen. Sebab itu orang tua-tua dulu pun ada berpantun. Pantun ni orang panggil pantun burung perpat. Pantun burung perpat ni dicerita pasal kiamat. Apa tanda burung perpat terbang rendah hinggap di para? Apa tanda kiamat dekat, terbit fitnah di mana-mana? Itu kata orang tua-tua dulu. Apa tanda burung perpat terbang berarak saban senja? Apa tanda kiamat dekat, fitnah semarak sudah biasa? Kata orang. Ni lagu orang tidurkan anak dulu ni. Orang panggil pantun burung perpat dia panggil. Saya malas nak nyanyikan, semua lari apa semua kan. Tapi memang kita dah diajar fitnah ni banyak. Apakah yang dimaksudkan sebagai fitnah bertebaran di mana-mana? Pertama kata ulama, fitnah ini muncul dari arah timur. Ini yang pertama. Fitnah muncul dari arah timur. Kata sebahagian ulama, majoriti fitnah yang berlaku bila nak kiamat nanti, dia akan muncul daripada arah timur, kerana arah timur ini merupakan arah tempat keluarnya tanduk syaitan. Ini berdasarkan satu hadis. Pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berdiri menghadap ke arah timur. Kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna min haitsu yatlu'u qarnus syaitan. Kata Nabi, ketahuilah wahai Ibnu Umar, sesungguhnya fitnah itu dari sana, arah timur. Dua kali Nabi sebut, ketahuilah fitnah itu datang dari sana. Dan dari sanalah akan munculnya tanduk-tanduk syaitan, iaitu daripada arah timur. Hadis ini kita boleh rujuk dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Fitan, bab qaulin Nabi al-fitnatu min qibalil masyriq. Dan juga dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah. Dalam kitab Fathul Bari, ketika mensyarahkan hadis ini, mengatakan bahawa yang dimaksudkan sebagai qarnus syaitan ataupun tanduk syaitan ialah kekuatan syaitan dan juga manusia-manusia yang macam setan. Kuatnya itu, kegagahannya luar biasa. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi ada menyatakan, Ra'sul kufri min hahuna min haitsu yatlu'u qarnus syaitan ya'nil masyriq. Pangkal kekufuran, kata Nabi, akan terbit dari arah timur, dari tempat keluarnya tanduk syaitan, yakni dari timur. Hadis sahih Muslim dalam kitab Al-Fitan. Dan pernah Ibnu Abbas radhiyallahu an bercerita, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina, wa barik lana fi syamina wa yamanina. Nabi berdoa, ya Allah, limpahkanlah keberkatan bagi sa' dan mud kami. Maknanya alat timbangan-timbangan orang Islam. Dan Nabi doa lagi, ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami di negeri Syam dan berilah keberkatan pada negeri atau negara Yaman kami. Bila Nabi doakan Syam dan juga Yaman, ada seorang lelaki, faqala rajulun minal qaum. Seorang lelaki, tak disebutkan namanya, dia pun mencelah. Kata dia, ya Nabi Allah, wa fi Iraqina. Lelaki ni kata, wahai Nabi Allah, tak doa untuk Iraq ke? Iraqina, Iraq hari inilah. Jadi kata Nabi, qala inna biha qarnus syaitan wa tahijul fitanu wa innal jafaa'a bil masyriq. Baginda bersabda, sesungguhnya di Iraq ada tanduk syaitan. Fitnah berkecamuk di sana dan sesungguhnya kekerasan hati
terdapat di timur. Hadis riwayat Tabrani dan para perawinya semuanya thiqah. Sebab itu kalau kita tengok dalam konteks sekarang, ini saya tak nak sentuh lagi dalam konteks moden, Syrianya ke Iran, Iraq apa semua. Itu nanti episod akan datang baru kita, sebab kita ikut dia punya flow-nya terlebih dahulu. Tapi kebenaran hadis ini, saya kira bila saya baca pun, orang dah mula, yalah, dia jadi begitu. Sebab kita akan nampak betul apa yang Nabi pernah gambarkan, fitnah bermula daripada Iraq. Dan juga hadis ini yang menariknya adalah Nabi doakan keberkatan untuk dua buah negara. Bangga, orang Syam dengan orang Yaman. Sebab itu orang Arab ni, kita jangan kata semua orang Arab tak bagus. Mungkin ada di kalangan penonton kita di sini dan saudara-saudara di rumah pun pernah duduk negara Arab. Kita pun kutuklah Arab. Jangan, sebab Nabi doakan berkat untuk orang Arab. Kecuali Arab yang selain daripada Syam dan Yaman. Sebab itu kita tengok dalam konteks sekarang, orang Arab kalau datang daripada belah Yaman, biasanya baik-baik. Baik-baik. Yang geng-geng habis-habis serban hijau, semua banyak Yaman lah. Tapi yang jenis gelek, riba-riba, anggrek-anggrek, itu bukan. Itu semua belah Mesir, belah-belah Lebanon, Wuhara, belah itu. Itu bukan. Sebab Nabi pun tak nak doakan mereka. Baik, berkenaan tentang apakah yang dimaksudkan sebagai kejahatan di timur ini, ulama telah pun mengupaskan ada beberapa ciri. Apakah ciri-cirinya? Saya kira kita berehat dulu seketika. Kita akan kembali menyambung tentang ciri-ciri kejahatan di timur. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah kita kembali bertemu menerusi Cinta Ilmu. Segmen Akidah dan Falsafah membahaskan tentang persoalan berkaitan tanda-tanda kiamat. Sedar ataupun tidak, kita dah pun berada di penghujung pertemuan. Inilah masalah bila kita bercerita. Cerita ni dia galik. Ngok-ngak lah nak habis pula dah. Tapi itulah kelebihan apabila kita belajar akidah dan falsafah. Dia banyak falsafah di sebaliknya, iaitu kita melihat sesuatu dari perspektif lain. Orang memandang harta dari satu sudut, kita memandang ia dari sudut lain. Itulah falsafah di sebalik akidah dan falsafah. Tadi kita dah terangkan tentang antara tanda kiamat ialah munculnya fitnah dari sebelah timur, yang mana Nabi pernah berdoa supaya diberikan keberkatan di tanah Arab, khususnya bagi orang Syam dan juga orang Yaman. Jadi selain daripada dua Arab yang itu, biasanya nano dan huru-hara sikit Arab-Arab itu ya. Yaman, tengok, bagus-bagus kita tengok. Yang bagus-bagus lah, huru-hara pun ramai juga. Tapi bagus-bagus orangnya kita. Hadramaut, apa semua, Habib-Habib, Maulana, apa semua. Bagus, akhlak mereka bagus. Baik, tadi saya sebutkan, ulama bincang apa yang dikatakan kejahatan datang dari timur. Baik, di sini ada 5 pendapat daripada kalangan ulama. Pertama, kata mereka yang dikatakan sebagai kejahatan dari timur ialah daripada Iraq itu sendiri telah munculnya pelbagai bentuk ajaran-ajaran yang merosakkan orang Islam sampai sekarang. Dari Iraq lah bermula kelompok Khawarij. Dari Iraq lah berasal-asalnya Syiah. Begitu juga Rafidah, kelompok Batiniyah, kelompok Qadariyah, kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah. Semuanya asal-usul daripada Iraq. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan ajaran-ajaran yang kufur juga berkembang daripada arah timur. Sama ada Parsi ataupun dari belah Iraq, Iran dan juga Iraq. Kalau kita tengok ajaran yang berpaksikan kepada Majusi sebagai contoh, yang pertama sekali Zurdustiyah. Zurdustiyah ini panjang cerita dia, dia pengikut kepada Zurdus bin Yarshib, juga penyeleweng agama Islam. Yang kedua kelompok Manawiyah, iaitu pengikut Mani' bin Fatik al-Majusi. Yang ketiga ajaran Mazdakiyah, iaitu pengikut kepada Mazdik bin Bafdad. Yang keempat ajaran Qadianiyah, juga berasal dari sebelah timur. Dan ajaran Bahaiyah, juga berasal daripada sebelah timur. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, kejahatan sebelah timur adalah munculnya golongan ataupun kaum Tartar pada abad ke-17 Hijriah yang juga datang dari arah timur. Saya kira tuan-tuan di rumah dan tuan-tuan di sini pun pernah dengar tentang kerajaan Tartar ini. Tartar ini satu bangsa yang duduk dalam Empire Mongol. Mereka ini begitu luar biasa sekali hebat. Mereka berasal dari pergunungan Khingan
di arah timur, yang mana kampung atau negara mereka ni sekarang duduk di arah selatan tembok besar negara China. Dia punya empire pada zaman dahulu begitu luar biasa. Empire orang Mongol ataupun Tartar ini merentasi jarak 9,700 kilometer persegi dia punya jarak. Dia punya kawasan tanah yang mereka kuasai di dunia 24 juta kilometer persegi. Zaman dia 16% daripada bumi ini adalah jajahan Tartar. 16%. Begitu gagah sekali, dan rakyat yang dia kuasai ada 100 juta rakyat yang dijajah oleh kerajaan Tartar. Kerajaan Tartar ini dia pernah gempur habis-habisan negara-negara Islam pada ada 3 kali. 2 kali pada tahun 617 Hijrah dan yang kedua tahun 628 Hijrah. Kemuncak kejatuhan Islam adalah pada tahun 656 Hijrah, iaitu kerajaan Islam Abbasiyah. Dia hantam betul Abbasiyah, tombang Abbasiyah. Sebab itu orang Islam, kita pernah duduk di bawah penguasaan Tartar ini selama 43 tahun. Iaitu 604 Hijrah, orang Tartar mula bertapak di negara Islam. 616 hingga 658 Hijrah, orang Tartar bina empire dalam negara Islam daripada Bukhara sampailah ke Gaza di Palestin. Dan juga tahun 658, Tartar dikalahkan dalam peperangan Ain Jalut. Ini saya kira ramai orang pernah dengar, pertempuran musim puasa Ramadan. Ain Jalut, mereka bertempur di Mesir dan mereka dikalahkan oleh orang Islam. Tartar ni tuan-tuan, sebab depan kita ni semua prajurit wira-wira negara. Tartar ni memang legend betul. Dia memang legend. Memang tahap Tikongkia punya tahap, memang ganas betul lah. Persia Lohaya, naik gunung turun laut punya tahap. Dia memang ayah lam betul. Tak ada orang berani lawan Tartar ini. Ada satu riwayat daripada Imam Ibnul Athir dalam kitab Al-Kamil, dia menceritakan ada seorang, ni saya sebut seorang ni, ada seorang tentera Tartar, dia masuk sebuah kampung orang Islam. Dia masuk kampung tu, dia bunuh setiap orang kampung tu, dia seorang. Tak ada orang kampung melawan. JKK pun tak melawan, cuma duduk. Yang serang tu seorang. Bukannya satu batalion ke, platoon, tak ada, seorang. Orang tak berani dengan orang Tartar. Imam Ibn Asir juga catatkan, ada seorang, saya sebut seorang, cerita seorang semua ni. Ada seorang tentera Tartar, dia tangkap satu orang Islam. Kemudian, dia suruh orang tu melutut. Dia nak bunuh. Dia tengok senjata tak bawa. Dia kata, kau tunggu sini, kejap lagi aku datang. Askar ni balik, ambil senjata Mamat, duduk ke situ. Apa salah dia lari? Tak, memang takut betul. Itu saya panggil Tikongkia minta ni. Suruh duduk betul. Dia ni memang lebih pada gangster lagi lah, Tartar. Saya kira kalau kita yang ada otak, orang tu balik, kita lari je lah. Tak, setia betul dengan orang Tartar. Pernah satu peristiwa berlaku, ni ramailah tentera Tartar. Dia masuk sebuah kota bernama Kota Badlis. Bukan Badlisah, Badlis. Kota Badlis ni sekarang berada di sebelah selatan Turki. Dia masuk kota ni dia macam celah bukit, lembah. Kiri kanan gunung, tengah tu jalan. Dia orang masuk dalam tu, penduduk kampung semua lari atas bukit. Kemudian dia suruh turun semua. Semua turun. Dan semua dibunuh satu persatu. Padahal ulama' kata, apa salah kalau masa dia lalu celah, korang duduk atas, kau panah je ramai-ramai. Kan dia di bawah, korang di atas. Tak, Tikongkia punya tahap. Ini tahap memang legend betul lah. Sebab itu cerita tentang Tartar ini panjang. Mana sempat kita cerita petang ni, kita cerita nanti kita sambung lagi hari esok lah. Tartar ini dia serang orang Islam sebanyak 3 kali. Serangan pertama dia tahun 617 Hijrah sehingga 620 Hijrah. Siapa panglima besar dia masa tu? Genghis Khan. Genghis Khan ni juga adalah panglima terhebat dalam sejarah dunia. Disebabkan jarak daripada negara China menuju ke Iraq tu jauh, lebih kurang dalam 7,000 km. Jadi Genghis Khan dia tumpu serangan di Afghanistan sahaja. Dia serang Afghanistan sampai ke Uzbekistan. Semua negara-negara yang sekarang nama stan nama semua tu, dulu semua bawah kerajaan Tartar. Begitu legendnya mereka itu. Dulu kerajaan-kerajaan stan yang Rusia itu, dia di bawah Daulah Khawarizmiyah dan juga Daulah Khurasan Kubra. Habis kena hantam dengan Genghis Khan. Jadi
Tartar ketika itu telah berjaya takluk Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, Pakistan dan sebahagian daripada Iran hari ini. Ini serangan pertama daripada kelompok Tartar semasa zaman Islam awal dahulu. Ini yang bila Nabi sebut kejahatan akan datang dari belah timur, rupanya ini yang dikatakan orang-orang jahat daripada arah timur. Serangan yang kedua dilakukan oleh kelompok Tartar berlaku pada tahun 628 Hijrah. Iaitu pada tahun 624 sebelumnya, Genghis Khan telah digantikan oleh anaknya yang bernama Ogedai. Atau ada orang panggil Ogodai. Ogodai Khan, anak lelaki yang nombor 3. Sebab itu kalau kita pergi ke Mongolia hari ini, dia punya pesawat rasmi negara dia, ada satu pesawat tu namanya Ogodai Airline. Ogodai ada nama sebagai nama raja mereka yang sangat hebat. Zaman dia buat serangan sekitar Rusia dan juga Eropah. Dan pada zaman dia lah dia telah melantik seorang panglima perang yang sangat terkenal sampai sekarang. Kita kaji strateginya, iaitu Subutai ataupun Subodai untuk ketuai semua serangan di Eropah dan juga di Rusia. Bila sebut Eropah, nak lawan Europe ni bukan senang. Kalau tuan-tuan tengok cerita Viking, cerita apa zaman-zaman dulu, mereka ni jenis pedang besar-besar orang bawa ni. Takut kita tengok. Tapi Subutai ni dia peduli apa? Orang Mongolia, orang Tartar besar kita je. Tapi dia punya tahap gangster dia luar biasa betul. Dia peduli apa? Mak Saleh kan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, peduli apa? Dia hantam lipat habis. Itu kehebatan orang Tartar. Itu serangan yang kedua. Serangan yang ketiga, tahun 656 Hijrah, yang mana ketika itu dinasti Tartar di bawah pimpinan Mongke ataupun Menggu Khan. Beliau ni cucu Genghis Khan, anak saudara kepada Ogedai Khan. 3 orang adik-beradik kepada Mongke ni atau Menggu ni, semuanya jenis mabuk darah orang. Dia punya sarapan dia darah orang. Bukan maksudnya dia minum, betul tak? Memang dia nak bunuh orang. Celik mata bunuh orang. Siapa adik-beradik dia? Pertama, Kublai Khan. Semua orang kenal nama Kublai Khan. Yang kedua, Hulagu Khan. Itu juga mabuk darah orang. Yang ketiga, kurang popular, Arik Boke namanya. Dia ni duduk jaga negara sajalah. Tapi yang 2 adik-beradik ni memang kaki bunuh orang. Kublai Khan, dia memerintah jajahan Tartar daripada sebelah timur. Mana China dan juga Korea hari ni. Dia orang perintah, Kublai yang perintah. Hulagu Khan, dia memerintah jajahan Tartar sebelah Iran. Bayangkan ketika mereka serang kerajaan Baghdad di kerajaan Abbasiyah di Baghdad, 120,000 orang tentera, ada yang kata 150,000 orang, lawan dengan 50,000 orang tentera Abbasiyah. Memang tak terlawan. Dan ketika itu mereka buat serangan secara sangat mengejut. Nanti saya ingat Ilmi kena buat modul lah, latihan kaji perang Tartar barbar ini. Macam mana dia boleh tombangkan Abbasiyah. Panggillah orang universiti ke apa buat modul. Sebab serangan itu dia bukan buat secara mengejut, tapi dia dah rancang 5 tahun. Dia dah rancang 5 tahun. Sebab kita tahu kerajaan Abbasiyah ni kerajaan kuat. Bukan senang kerajaan Umayyah Abbasiyah yang Yah yang Islam ni. Bukan kerajaan kecil-kecil. Semua ada dia punya tembok besar macam-macam. Tapi macam mana Kublai Khan, adik-beradik Khan ini semua ni, sama Khan tak masuklah, yang Khan ini, macam mana dia boleh dapat jajah? Sebab dia orang buat perancangan yang sangat teliti selama 5 tahun. Iaitu dia pecahkan kepada 3 pasukan yang buat serangan secara mengejut. Pasukan pertama pimpinan Hulagu Khan. Pasukan Hulagu Khan ini dibantu oleh tentera elit Tartar yang diketuai oleh seorang panglimanya bernama Baiju. Misi utama mereka kepung bahagian timur kota Baghdad. Itu je kerja dia. Jangan buat kerja orang lain. Kau jaga gol je. Kau jangan naik atas serang. Jaga gol je sungguh-sungguh. Dia buat sistem begitu. Pasukan yang kedua dipimpin oleh Kitbuka Noyan. Dia ni pahlawan Hulagu yang terbaik sekali, keturunan Turki beragama Kristian. Misi utama pasukan 2 adalah kepung bahagian tenggara kota Baghdad. Kalau kita kaji sejarah, Kitbuga ini namanya muncul masa bila? Semasa peperangan menentang Sultan Muzaffar Saifuddin Qutuz dalam pertempuran Ain Jalut ataupun The Spring of Goliath
pada 25 Ramadan 658 Hijrah. Dia yang berlawan dengan kerajaan Mesir ketika itu. Jadi cerita tentang Tartar ini panjang, sebab saya nak kaitkan tentang kejahatan daripada timur ini tadi. Jadi saya kira masa kita pula tidak mengizinkan. Jadi saya kira esoklah kita akan sambung kembali tentang kejahatan-kejahatan daripada timur yang pernah Nabi sebutkan ini. Mudah-mudahan banyak maklumat-maklumat baru yang boleh kita kongsikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.